Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang tengok video ini dan telah klik video ini. Terima kasih semuanya. Dan di video pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbahasan kita tentang komik seri Putra yang ini, dimana kita telah masuk ke episode yang ketiga yang bertajuk Putra Jejak Warisan. Dan topik yang kita bahaskan pada episode kali ini adalah sejarah dan budaya di serata dunia. Jadi untuk di video pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbahasan kita, dimana di video sebelum ini kita telah masuk ke bab yang ketiga. Jadi untuk di video pada kali ini kita akan teruskan lagi di bab yang keempat. Jadi tanpa membuang masa kita akan masuk ke bab yang keempat yang bertajuk Picasso hilang. Jadi apakah maksud Picasso itu? Nanti kita akan tengok ataupun kita akan tahu di dalam bab yang keempat. Jadi tanpa membuang masa, jom kita baca bersama-sama. Jadi di sini kita diperlihatkan ataupun kita tengok di sini di asrama Putra, mereka telah selesai membuat bancian ataupun membuat undian kepada orang ramai tentang pendapat mereka tentang sejarah dan budaya. Jadi kita tengok di sini putra-putra ini berada di asrama di malam hari. Jadi kita tengok di sini Albert nih berkata, keputusan bancian hari ini antara orang yang suka sejarah dan orang tidak suka sejarah ialah 823 orang berbanding 53 orang. Jumlah 823 orang ini buktikan orang muda masih berminat pada sejarah dan budaya. Dan kita tengok di sini di mukanya ataupun di wajahnya putra-putra nih ada bekas ciuman kan, bekas ciuman perempuan. Jadi di mana kita tengok di bab yang ketiga nih, mereka putra-putra ini telah dikerumuni oleh banyak perempuan. Maksudnya putra-putra ini telah dicium lah maksudnya, tapi tidak kepada Alex. Kita tengok di sini apa kata Alex. Alex pun cakap tak, sambil dia berdiri dia angkat tangan, dia cakap. Bukan dia berdiri, maksudnya dia angkat tangan, angkat tangan. Dia angkat tangan, lepas tu dia cakap, bancian ini hanya membuktikan perbezaan antara orang kacak dan orang normal sangat jauh. Semua 53 orang yang benci sejarah tu datang dari saya seorang saja. Baru tu kata Carlos, janganlah sedih Alex, lambat laun awak akan jumpa orang yang akan hargai awak. Kata Leon, jangan fikirkan sangat Alex. Baru kata Utsman di sini, ruginya awak jadi lelaki Alex, mesti awak comel kalau jadi perempuan. Kata Utsman. Baru kata Albert, hei, macam tu ke caranya tenangkan hati orang? Kata Leon, membesar jadi sederhana bukan salah dia. Apa? Ayat tu lagi teruk, kata Leon. Baru tu tiba-tiba ni Alex ni macam ada teringat sesuatu. Baru Alex cakap, tapi hari ini taklah teruk sangat. Saya secara tak sengaja dapat maklumat penting. Jadi semua putra-putra ni, Albert, Carlos, Leon dan juga Utsman ni tengok secara serius kepada si Alex. Baru kata Albert, maklumat apa? Baru tu kata Alex di sini, awak semua ingat tak budak yang bawa kayu baseball dalam museum tu? Mereka semua pun mengangguk. Baru kata Alex, saya jumpa dia lagi hari ini, siap bagi kertas ni lagi. Tapi tiba-tiba dia koyak dengan marah. Baru tu dengan marahnya si Albert ni cakap, apa? Berani dia koyak kertas saya yang berkuasa ni buat dengan susah payah, biar saya pergi ajar dia. Baru kata Alex, tunggu, itu bukan benda yang saya nak cakap. Dia bukan saja koyak kertas tu, dia juga cakap. Di sini kita tengok si Alex ni cakap baliklah apa yang si Colin tu telah cakap di bab yang ketiga. Jadi apa yang Colin cakap pada bab ketiga tu, ini dia cakap, saya benci sejarah. Sejarah seperti sumpahan yang mengikat kita. Baru tu semua putra-putra ni pun macam pelik, hairan dia. Baru kata Leon, jadi awak tahu dia dari kelas mana? Kita tengok di sini Alex ni menggelengkan kepalanya, bermaksud dia tidak tahulah dari kelas mana. Baru tu Alex pun cakap, Wit hanya beritahu nama dia Colin, dia ahli pasukan baseball. Baru kata Carlos, awak masih ingat apa yang timbalan pengetua petunjuk pencuri itu? Di sini kita tengok Leon ni cakap balik apa yang ada di kertas tu kan, yang masa dorang pergi museum tu, dorang berbincang kan tentang museum tu lah. Jadi si Leon ni pun cakap balik apa yang dia nampak ataupun apa yang mereka telah nampak di sehelai kertas tu. Jadi sini kita tengok Leon cakap, sejarah dan budaya merupakan senjata ditinggalkan oleh si mati, dan saya telah meringankan beban anda semua. Kini anda bebas. Ini adalah
nota yang telah mereka dapatkan ataupun mereka telah nampak di bab yang kedua yang lalu. Jadi kita tengok di sini Albert pun cakap, ayat dia tuh macam anggap sejarah sebagai belenggu. Adakah dia ada kaitan dengan artefak tuh? Baru tuh tiba-tiba dari pintu masuk Shell dan juga Felix nih masuk. Baru tuh kata mereka, teruk lah, kata Felix. Baru kata Shell, kami jumpa sesuatu. Kata Felix lagi, kami pergi ke museum untuk bincang fasal perabot dengan Encik Benjamin dan kami dapat tahu bingkai artefak seni itu semua tak rosak. Baru tu kata Albert, mungkin pencuri itu tahu nilai artefak seni, jadi dia pastikan ia tak rosak. Baru Alex ni pun cakap, tapi kalau Colin pencuri itu, dia tak akan jaga artefak itu dengan baik sebab dia benci sejarah. Baru tu kata Junta yang baru sampai juga bersama dengan Felix dengan Shell ni, dia cakap, siapa Colin? Baru kata Leon di sini, tadi Alex si Leon ni pun ceritakanlah balik tentang si Colin ni. Baru selepas penjelasan, si Carlos di sini pun cakap, tapi masa hari kecurian tu ada ribut. Macam mana dia pindahkan semua tu keluar? Kalau difikirkan, ada lukisan dicuri tu tak boleh kena air. Baru kata Felix, sekarang kita hentikan aktiviti lain dan tangkap pencuri itu dulu, kata Carlos dengan tegas. Tak, aktiviti lain perlu diteruskan. Saya percaya pencuri tersebut tak mencuri untuk duit dan kebenaran pasti terserlah tak lama lagi. Kita tengok di sini asrama putra tengah hari besoknya. Jadi di sini kita tengok seseorang datang ke bilik asrama si Whitney dan dia pun mengetok. Seseorang itu pun mengetok. Baru tu kata Whit di sini sambil membuka pintu, siapa? Awak lupa bawa kunci lagi ke Colin? Lepas tu siapakah yang mengetok pintu tu? Itu adalah Alex. Baru tu kata Alex, saya datang nak main Whit. Baru si Whit ni pun terkejut dia. Baru kata Whit, kenapa apa awak buat di sini? Kata Alex, saya dah beritahu kan, saya datang nak main, sambil masuk ke biliknya si Whit ni. Baru tu Whit ni pun tarik bajunya, suruh dia keluar balik kan. Baru dia cakap, siapa bagi kebenaran masuk? Saya sibuk sekarang, saya tak ada masa nak main dengan awak. Baru kata Alex, tunggu, bukankah kita kawan? Biarlah saya masuk bilik awak. Baru kata Whit, kita bukan kawan, keluar, kata Alex. Tapi, baru tu kata Whit lagi, tak ada tapi-tapi. Dan tiba-tiba ada seorang lagi yang dari luar menahan pintu tu daripada ditutup oleh si Whit. Baru tu si Whit ni pun terkejut lah. Baru tu kata si Whit di sini, dia marah sudah kan. Dia sangka si Alex ni yang tahan pintu tu. Baru dia cakap, Alex, awak. Baru tu siapakah yang menahan pintu tu? Itu adalah Albert. Jadi sini kita tengok. Kata Albert di sini, hello, saya putra Albert dari England. Nah, Whit di sini pun terkejut sudah. Baru kata Albert lagi, maaf, kami tiba-tiba datang melawat awak tanpa beritahu dulu. Kalau awak sibuk, kami boleh datang lain hari. Baru kata Alex sambil bersembunyi di belakang si Albert ni. Baru dia cakap, sebenarnya putra Albert nak kawan dengan awak sejak dia jumpa awak tempoh hari. Itulah saya bawa dia ke sini. Baru tu kata Whit di sini tiba-tiba jadi baik dia dengan si Alex. Baru tu kata si Whit, awak memang kawan baik saya Alex, silakan masuk. Baru tu kata Albert, tapi tadi awak cakap sibuk. Saya pun tak nak ganggu awak dan teman sebilik awak. Tu kata si Whit ni, tak ada masalah. Teman sebilik saya sekarang main baseball. Saya seorang saja dalam bilik ni sekarang. Maksudnya dia punya teman sebiliknya tu adalah si Colin. Baru tu kata si Whit di sini, silakan masuk tuanku. Kita di sini, diorang pun telah masuk. Albert dengan Alex ni pun telah masuk ke bilik asrama Whitney. Si Whitney dengan si Colin. Nah, baru kata si Colin ni cakap, boleh saya tanya nak minum apa? Baru kata Albert, teh hitam boleh. Baru kata Whit lagi, kebetulan saya ada teh hitam yang bagus, tunggu sebentar ya. Albert pun dengan Alex ni pun tunggu. Baru kata dorang, kata mereka, oke. Dan setelah beberapa ketika Whitney pun pergi dapur lah, di dapur membuat minuman. Albert ni dengan si Alex ni pun terus membuat operasi mereka. Apakah operasi mereka? Operasi mereka adalah mencari bukti di bilik si Whitney ataupun bagian katil si Colin ni lah. Sebab si Whitney tak ada kena mengenal kan. Baru
si Colin lah, dorang pi cari di katil si Colin. Batu dorang pun pi cari-cari lah. Baru kita tengok di sini Albert nih memandang katil si Colin. Baru kata Albert, ini katil Colin, kita perlu bertindak pantas. Kata Alex, ya. Dan mereka pun cari geledah, punya geledah. Selepas beberapa ketika Albert pun cakap, tak jumpa apa-apa. Awak Alex di sini menggelengkan kepalanya, bermaksud dia pun tidak menemukan apa-apa. Baru tu kata Albert, kalau dia pencuri, takkanlah dia simpan artefak itu di sini kan? Baru kata Alex di sini macam mengganggu lah juga dia. Ya betul lah tu kan. Tiba-tiba Alex di sini macam ada terlanggar sesuatu ataupun terkena kakinya dengan sebuah macam tempat silinder kan. Kita tengok di sini. Baru tu kata kita tengok di sini si Alex pun cakap, apa nih? Si Albert pun tengok-tengok lah kan. Baru tu kata Alex, macam ada sesuatu di dalam nih lah. Baru tu mereka pun buka tu apa tempat tu kan. Baru dorang buka ada sebuah macam kertas. Baru tu mereka pun tengok tu kertas, dan kertas tu adalah sebuah lukisan. Lepas tu kata Albert di sini, dia tuh lukisan buruk nih. Pas tu kata Alex, dia cakap, bukanlah, ini lukisan pelukis Spanyol terkenal, Picasso. Jadi maksudnya Picasso itu adalah sebuah lukisan daripada Spanyol. Baru kata Albert nih dengan malu-malu kan. Dia cakap, betul ke? Baru kata Alex, saya baru teringat memang ada lukisan Picasso di museum. Jangan-jangan Colin curi lukisan ini dari museum, kata Alex. Baru kata Albert, kita letak balik lukisan ini dulu, nanti kita bincang dengan yang lain. Baru kata Alex di sini, ya baiklah. Alex pun simpan di bawah katilnya si Colin kembali. Jadi di sini kita tengok dicepatkan masa di asrama putra-putra. Kita tengok di sini Shell dengan bangganya ataupun dengan semangat dia cakap, kita ubah sebahagian dewan museum jadi kolam renang. Kata Felix, yeah. Lepas tu kata Albert, putra Carlos, kami jumpa lukisan Picasso bawa katil Colin, kata Albert. Baru tu Felix, Shell dengan Javin ni pun terkejut. Apa? Betul ke? Si Carlos ni melihat si Albert dengan si Alex ni yang baru datang. Baru tu kata si Shell, macam mana rupa lukisan Picasso tu? Cantik tak? Dengan semangatnya kan si Shell ni mau tahu. Baru tu kata Albert, susah nak cerita lah, tunggu sekejap. Dia pun pergi ambil sesuatu, dan apa yang dia pergi ambil, dia pergi ambil kertas A4 ataupun kertas warna tu, kita tengok situ. Baru tu dia ambil macam marker pen ataupun pensel lah kan. Baru tu dia pun melukis bentuk Picasso yang telah dia tengok di bawah katilnya si Colin tu. Baru tu kata lepas siap suatu lukisan tu, si Albert ni pun kasih tengok kepada semua putra-putra yang ada di situ lah. Baru kata Albert, dah siap. Baru semua tengok situ sambil terdiam. Baru tu mereka pun macam tahan-tahan ketawa dia kan. Baru tu si Albert ni pun rasa macam malu sudah. Baru dia cakap, hey, kenapa dengan muka awak semua ni? Lukisan saya ni hampir sama tahu. Baru kata si Shell ni ketawa. Baru kata Felix, memandangkan kita dah ada bukti, kita pergi tangkap dia sajalah. Kata Carlos, ada jumpa benda lain tak? Baru kata Alex, tak ada lah. Lepas tu kata Carlos lagi, memandangkan hanya ada satu lukisan. Kata Carlos balik, Shell, mereka bentuk untuk tingkat pameran dah siap. Dengan bangganya si Shell ni cakap, dibawa ke pimpinan hebat saya, semuanya hampir siap, cuma tinggal nak bina saja. Baru kata Felix, Junta dengan Leon ni marah dia. Sejak bila kami jadi orang bawahan awak? Baru tu di sini kita tengok Carlos ni pun tepuk tangannya. Maksudnya macam suruh bagi perhatian lah. Baru tu dia cakap, jadi kita dah sedia. Baiklah, kita mulakan operasi esok. Jadi apakah operasi yang mereka akan lakukan pada keesokan harinya? Kita tengok di bab yang kelima. Jadi untuk bab yang keempat ini hanya sampai di sini sahaja. Jadi sebelum kita mengakhiri video pada kali ini, kita akan tengok dulu dia punya nota. Dan di sini kita tengok ada dua notanya di sini ataupun dua muka surat notanya di sini tentang sejarah dan budaya berbagai dunia. Jadi kita tengok dulu ada dua sejarah dan budaya ataupun ada dua negara yang menceritakan sejarah dan budaya mereka. Jom kita tengok. Yang pertama di Britain.
Nama resmi Britain ialah The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Tetapi nama pendeknya United Kingdom atau Britain, United Kingdom ataupun Britain. Britain ialah negara pemerintahan diraja berperlembagaan pertama di dunia. Britain mempunyai 14 kawasan seberang laut British. Mereka mendaulatkan Britain tetapi tidak termasuk dalam tanah British. Pemimpin tertinggi mereka ialah Ratu Elizabeth II, tetapi pada masa sama mempunyai kerajaan sendiri. Jadi kalau kita tengok Ratu Elizabeth II ni, dia sekarang sudah tua kan. Tengok sini, tokoh-tokoh yang terkenal yang berada di British. Kita tengok yang pertama, yaitu Ratu Victoria. Kita tengok dia punya keterangannya di sini tentang Ratu Victoria nih. Pemerintahan raja berperlembagaan British paling lama. Baginda memerintah selama 63 tahun 7 bulan. Baginda memerintah negara secara mutlak dari segi ketenteraan, budaya, politik, sains dan industri. Era ini juga dikenali sebagai era Victorian. Baru tuh tokoh yang seterusnya kita tengok di sini adalah William Shakespeare. Kita tengok dia punya keterangan. Beliau diangkat sebagai penulis dan dramatis paling hebat dalam sastra dan seni barat. 4 hasil penulisan tragedi beliau paling terkenal ialah Hamlet, King Lear, Macbeth dan Othello. Dan untuk tokoh yang terakhir yang ada di nota ini adalah Isaac Newton, ahli fizik, matematik dan astronomi yang menemui unsur graviti selepas melihat sebiji apel jatuh dari pokoknya. Jadi sebenarnya di sini kita boleh tengok ada 3 tokoh-tokoh yang terkenal di British. Tapi sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang terkenal. Tapi untuk di nota ini mereka bagi 3 saja. Jadi lepas itu kita tengok lagi di muka surat yang seterusnya tentang juga sejarah dan budaya berbagai negara juga. Di mana lagi? Di Amerika. Jom kita tengok sama-sama. Di sini dia punya pendahuluan, kita tengok. Red Indian merupakan penduduk asal Amerika, tetapi setelah penjajahan dan kolonisasi negara Eropa, orang Eropa mula menduduki Amerika. Kini populasi utama Amerika terdiri daripada orang Kaukasia dan pendatang dari negara lain. Pada mulanya merupakan koloni British, Amerika banyak mengadaptasi budaya negara Eropa lain sebelum abad ke-20 lagi, terutamanya Britain. Selepas Perang Dunia Kedua, Amerika berkembang pesat dalam ekonomi dan politik. Amerika menjadi peneraju dalam bidang industri, kajian saintifik dan bidang lain termasuklah musik serta filem. Ekonomi mereka pun lebih maju daripada Britain. Kita di sini tokoh-tokoh terkenal yang ada di Amerika. Yang pertama, George Washington, presiden pertama Amerika. Beliau menentang England dan berjaya mendapatkan kemerdekaan. Berarti di sini yang kedua kita tengok, yaitu Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika. Beliau menghapuskan sistem perhambaan. Kita tengok yang ketiga lagi, Thomas Edison, pencipta yang terkenal. Beliau berjaya mencipta lebih daripada 2000 alatan sepanjang hayatnya. Jadi kita teruskan lagi untuk tokoh terkenal di Amerika yang terakhir untuk di video pada kali ini, yaitu Steve Jobs, salah seorang pengasas Apple Inc. ataupun nama panjangnya adalah Apple Incorporation. Incorporation. Produk yang dihasilkan syarikat tersebut termasuk telepon bimbit, komputer tablet, mendapat tempat di hati ramai orang di seluruh dunia. Beliau seorang tokoh ikonik dalam bidang komputer. Maksudnya Steve Jobs ini sangat terkenal lah di dalam bidang komputer. Jadi itu saja untuk video pada kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang telah video ini dan telah klik video ini. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen dan juga subscribe. Kita akan jumpa di next video dalam episode yang ketiga di bab yang kelima. Jadi itu saja untuk video pada kali ini. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao.